Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan tunjukkan, chapter circle, chapter bulatan untuk matematik tingkatan 2. Okey, contoh. Raja menunjukkan bulatan dengan jejari 10 sentimeter dan panjang AB ialah 16 sentimeter. Cari panjang ON. Okey, cari panjang ON. So, cara yang pertama sekali, kita labelkan siap-siap. Okey, contoh dia dekat sini. Jejari telah diberi 10 sentimeter dan panjang AB adalah 16. Okey, ini adalah ON. Okey, ON membahagi sama panjang AB. Bermakna kalau AB ni 16, sebelah sini akan jadi 8 dan sini pun akan jadi 8. So, macam mana nak cari ON? Kita pakai Pythagoras theorem. Okey, saya lukis balik kat sini. Ini adalah O, B dan juga N. 8, 10 dan sini kita tak tahu berapa. So, kita guna Pythagoras theorem. Okey, ini adalah hypotenuse. Okey, 10 adalah hypotenuse. So, nak tahu ON, bermakna ON okey, sama dengan punca kuasa 2. Ambil hypotenuse, maknanya 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. So, kita akan dapat 100 tolak dengan 64 bersamaan dengan 36. Okey, square root ni, punca kuasa 2 ni kita tulis je dulu sebab kita tak selesaikan dia lagi, so jangan hilangkan. 36, so awak akan dapat 6 cm. Bermakna ON adalah 6 cm. Okey. Kemudian, kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua, saya padam dulu. Okey, untuk contoh yang kedua, ada bahasa Melayu dan Inggeris kat situ. Okey, raja menunjukkan bulatan dengan pusat O. EGF, okey, ialah garis lurus dengan panjangnya 24. Okey, diberi OG sama dengan 5 cm. Cari nilai untuk jejari bulatan. Okey, saya besarkan je dulu soalan ni. Okay, the diagram shows a circle with center O. EGF is a straight line. Okay, ini adalah straight line of length 24 cm. Given that OG equal to 5 cm, find the radius of the circle. So, the radius of the circle bermakna, okay, ini adalah radius. Okay, EO dan juga OF adalah radius. Okay, so kalau radius, maknanya kalau nak pakai kiri pun boleh, nak pakai kanan pun boleh. Okay, dan dia bagi length EGF bersamaan dengan 24. So, kalau half, maknanya ini akan jadi 12. Sebelah sini pun akan jadi 12. Okay, saya lukis balik. Okay, ini adalah O, ini adalah G dan ini adalah E. Okay, masing-masing dengan panjangnya adalah 5 cm dan ini adalah 12 cm. Okay, ini adalah hypotenuse. Okay, OE adalah hypotenuse. So, nak dapat hypotenuse maknanya kita kena tambah sisi dia kita kena tambah. Okay, OE sama dengan, okay, punca kuasa 2. Okay, 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Kalau nak dapat hypotenuse memang kena tambah. Kalau dia bagi hypotenuse, nak dapat sisi yang lain, kita kena tolak. Ambil hypotenuse, tolak dengan nilai sisi yang diberi. Okay, awak akan dapat 144 tambah dengan 25. Jawapan dia adalah 169. So, punca kuasa 169, punca kuasa 169
Maknanya jawapan dia adalah 13 cm. KOE adalah 13 cm. Okey, faham? Okay, next kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okay, untuk contoh yang ketiga, okay, Raja menunjukkan bulatan dengan jejari 10. Dia dah bagi jejari siap-siap. Okay, PQ ialah perentas dan jarak OM ialah 5 cm daripada pusat bulatan. Cari panjang PQ. Dia cari panjang PQ tapi dia dah bagi kat sini 5. Okey, mula-mula nak dapatkan PQ, kita kena dapatkan MQ dahulu sebab kita nak guna Pythagoras theorem. Okey, ini adalah segitiga. Okey, saya keluarkan dulu bentuk dia macam ni. Ini 10. Ini adalah 10 cm. Q dan ini adalah M. Panjang dia dah bagi kat sini yang maknanya 5. Dia bagi 5 cm. Okey. Maknanya hypotenuse dia adalah 10 cm. Macam mana nak dapatkan MQ? Okey, kita guna Pythagoras theorem juga. Tetapi kita kena tolak. Okey, maknanya okey, tolak. Ambil hypotenuse 10 kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Okey, ni formula dia memang ada kuasa 2. Okey, kemudian 100 tolak dengan 25. Okay, kita akan dapat square root 75. Okay, square root 75 okay, bersamaan dengan 8.66. Betul tak? Saya check sekejap. Sekejap ya. Mana wujud kuasa saya? 75. Okay, betul 8.66. Okay, 8.66 adalah untuk MQ sahaja. Okay, ini adalah 8.66 untuk MQ. Tetapi dia nak panjang PQ. So, PQ maknanya daripada hujung sini sampailah ke Q. So, kita ambil nilai. Okay, okay. Maknanya length PQ sama dengan 8.66 darabkan dengan 2. So, jawapan dia adalah 17.32. Okay, settle. Okay, next. Okay, sekarang kita masuk kepada the diagram. Untuk dapatkan, kita akan masuk pada bahagian macam mana nak dapatkan sudut. Okay, the diagram shows a circle with center O. Straight line OMN is perpendicular to straight line AMB. Okay, maknanya straight line OMN is perpendicular to straight line AMB. Kalau perpendicular which means dia membahagikan chord ni kepada dua bahagian yang sama. Okay, given that angle OAB equal to 35 degrees, find the size of each of the following. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan angle, okay, kita nak dapatkan angle AOB. Okay, angle AOB adalah berbentuk segitiga. Dia boleh segitiga. Ini adalah angle AOB, okay? Maknanya kita nak tahu O dekat sini berapa. So, cara yang pertama, kita tengok dulu kaki dia ni. Okay, kaki dia ni daripada mana? Okay, kaki dia adalah daripada radius. Bermakna OA adalah radius, OB pun adalah radius. So, dia akan jadi, kalau kita lengkapkan gambar rajah ni, dia akan jadi segitiga kaki sama. Okay, maknanya untuk A, okay, untuk A, dia akan jadi macam ni bentuk dia. Oh, sorry, kalau tak cantik. Kalau sini 35, okay, automatik sini pun akan jadi 35. Okay, sebab dia adalah isosceles triangle.
Okay, so nak dapatkan O ni, di mana ini adalah A, O, B. Okay, nak dapatkan O maknanya ambil 180. Kenapa 180? Sebab segitiga total ataupun jumlah dia adalah 180. Okay, so 180 tolak dengan 35 tolak dengan 35. So kita akan dapat AOB bersama dengan 110. Settle. Okay, sekarang kita pergi pula kepada B. Okay, B dia nak angle untuk BON. Okay, kita tengok pada BON. Mana BON? Okay, ini adalah BON. Okay, so dia nak angle dekat sini. Okay, kat sini berapa dia nak tahu. Okay, cara yang pertama, kita tengok. Okay, BON, kita tengok kalau kita nak serit ke bawah, dia akan jadi segitiga macam ni. Okay, dia akan jadi segitiga besar. So, kita tengok maklumat yang diberi. Kalau sini 35, so kita tahu ini pun adalah 35. Okay, so kita boleh guna segitiga yang ini. Segitiga yang kecil ni. Okay, dia akan jadi bentuk macam ni. Ini adalah O, ini adalah B, ini adalah M. Kalau kita tarik panjang ke bawah, dia akan jadi N. So, kita tak payahlah pakai N. Kita pakai yang BOM sahaja sebab ini kan adalah segitiga. So, kalau kita ambil yang bawah ni, kalau kita ambil bentuk macam ni, kita tak tahu nilai kat sini berapa. So, maknanya yang bawah ni kita tak perlu ambil. Kita ambil BOM sahaja. Okay, kita ambil BOM sahaja. Okey, bermakna kalau sini 90 darjah, ini akan jadi 90 darjah juga. Okay, ini akan jadi 35. Nak dapatkan BOM ataupun BON sama juga. Okay, BOM adalah sama dengan BON. Sebab N tu dia duduk kat bawah je. Okay, cara dia, ambil 180 tolak dengan 90 tolak dengan 35. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 55 darjah. Okay, sekarang kita pergi pula pada C. Kita tukar ambil warna oren. Okay, untuk C, dia nak angle ONM. Oh, sorry. Okay, dia nak angle ONM. Okay, O and B. Okay, dia nak O and B. Okay, dia nak angle O and B bermakna dia nak angle dekat sini berapa. Okay, nak tahu nilai angle dekat sini, cara dia mesti daripada segitiga. Kita kena ambil segitiga juga apa pun. Okay, so kita dah tahu nilai dekat, okay, kita dah tahu nilai, Okay, sorry ada gangguan sikit tadi. Okay, kita sambung balik. Okay, kita nak dapatkan angle ONB. Okay, ini adalah angle ONB. So, daripada sini, ONB ni mestilah daripada segitiga. So, dia daripada segitiga ONB. Okay, yang ini. Okay, cikgu, bila cikgu lukis balik, dia akan jadi bentuk macam ni. Ini adalah O, ini adalah N, ini adalah B. Okay. O ni dekat sini kita dah tahu nilai dia berapa. Okay, kita dah tahu nilai dia berapa sebab dia BON kan. Sebab BON kita dah tahu nilai dia daripada B, 55. Okay, ini adalah 55. Okay, sekarang ON adalah radius. OB adalah radius. Automatik dia akan jadi segitiga kaki sama. Okay, maknanya kita nak dapatkan angle ONB. Kita ambil 180 tolak dengan 55 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia segitiga kaki sama. Maknanya kaki dekat sebelah sini akan sama dengan kaki dekat sebelah sini juga. Okey, so kita tolak. Okey, 180 tolak 55
Awak akan dapat 125 bahagi dengan 2. Okay, jawapan dia adalah 62.5. Okay, sekarang dah settle untuk C. Okay, kita pergi pula kepada D. Okay, untuk D, kita ambil warna hijau. Okay, ini adalah untuk D. Angle ABN. Okay, padam dulu yang ini, yang original ni kita padam dulu. Okay, sekarang kita nak angle ABN. Okay, ABN. Okay, angle ABN ni, okay, angle dekat B ni adalah separuh daripada angle untuk OBN. Okay, kalau awak tengok, saya ulang balik. Angle untuk B, okay, angle untuk B kat sini, yang warna hijau ni, adalah sebahagian daripada sudut pada OBN. Okay, kita dah tahu sudut OBN. Okay, sudut OBN ni kita dah dapat daripada C. Okay, sudut OBN adalah 62.5. Okay, so maknanya kat sini, okay, 6 OBN, tukar colour. Okay, ini adalah OBN. Okay, OBN kita dah dapat nilai dia adalah 62.5. Okay, sini 35 bermakna yang kat sini pun ini adalah 35 juga. Okay, kita nak dapatkan yang warna hijau tu, angle B yang warna hijau, okay, bermakna kita tolak 62.5 tolak dengan 35. So, jawapan dia awak akan dapat 27.5. Okay. Saya harap awak semua faham. Okay, kalau tak faham boleh tinggalkan komen di bawah. Okay, bye.